Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Biasa kita jumpa lagi dalam episod baru Pantau Kerajaan Baru, di mana kami sentiasa akan memantau prestasi dan pengumuman dan juga inisiatif kerajaan baru ini merentasi pelbagai kementerian setiap hari di saluran 501. Dan antara yang terbaru adalah KKM, Kementerian Kesihatan, menggesa orang ramai yang telah menerima dos penggalak pertama yang melebihi tempoh 6 bulan untuk mendapatkan dos penggalak kedua dan tidak menunggu vaksin bivalent. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, ini kerana vaksin monovalent sedia ada masih sangat berkesan untuk mengurangkan gejala serius dan kematian. Dan ini sebagai sebahagian daripada langkah KKM untuk meningkatkan kaedah pembendungan penularan COVID-19 di dalam negara serta kesiapsiagaan untuk berdepan dengan sebarang kemungkinan peningkatan kes. Katanya KKM amat berharap peratusan pengambilan dos penggalak akan terus meningkat, terutamanya daripada golongan yang berisiko, memandangkan ketika ini hanya 49.8% sahaja rakyat Malaysia yang telah mendapat vaksin dos penggalak pertama dan hanya 1.9% sahaja yang telah mengambil vaksin dos penggalak kedua. Merujuk kepada maklumat sedia ada, vaksin COVID-19 berkesan bagi memberi perlindungan dari mendapat gejala yang teruk akibat jangkitan virus COVID-19 dan ia sepatutnya mengurangkan kemasukan ke hospital. Tambahnya, tidak lama lagi vaksin bivalent juga akan dibekalkan kepada Malaysia berikutan kelulusan pendaftaran bersyarat yang diberikan pihak berkuasa kawalan dadah baru-baru ini dan pengumuman akan dibuat selepas bekalan diterima bersama dengan kriteria kelayakan untuk mendapatkannya. Jelasnya lagi, dengan pelanjutan Malaysia sebagai kawasan tempatan jangkitan sehingga Jun 2023, ia memberi ruang kepada KKM untuk mengambil sebarang tindakan segera bila diperlukan. Ini termasuk mengubah dasar sedia ada terutama penjagaan kesihatan pengurusan pandemik COVID-19 di sempadan negara serta memperketatkan prosedur operasi standard SOP pemeriksaan kesihatan di mana-mana pintu masuk negara. Katanya ia akan dilaksanakan jika perlu bukan sahaja kepada pengunjung atau pengembara iaitu warga negara Malaysia dan bukan warga negara yang tiba dari China, bahkan yang tiba dari semua negara di dunia. Dan seterusnya, satu perjumpaan bersama ibu bapa dua pemain pasukan bola tampar perempuan bawah 14 tahun Melaka yang ditampar oleh jurulatih akan diadakan untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan insiden tersebut. Kementerian Pendidikan berkata pihaknya memandang serius isu berkenaan dan akan memberikan kerjasama penuh kepada polis Diraja Malaysia sekiranya ada laporan polis yang dibuat mengenainya. Pada masa yang sama, KPM juga akan meneruskan siasatan untuk tujuan tata tertib dan jika didapati bersalah, tindakan sewajarnya akan diambil. KPM memaklumkan kementerian itu sentiasa komited untuk memastikan keselamatan dan kebajikan murid sentiasa menjadi keutamaan. Pada Ahad, tular klip video yang memaparkan tindakan seorang lelaki yang dipercayai jurulatih pasukan bola tampar wanita menampar dua pemain pasukan itu. Persatuan Bola Tampar Malaysia dalam kenyataan balas pula melaporkan jurulatih berkenaan telah digantung daripada melibatkan diri dalam semua aktiviti bola tampar kebangsaan sehinggalah siasatan selesai. Dan MAVA juga melaporkan pihaknya telah menubuhkan badan siasatan untuk menyiasat kejadian itu dengan serta-merta dan akan berhubung dengan pihak berkaitan untuk tujuan tersebut. Baik, satu lagi tumpuan berkenaan dengan kerajaan baru dan juga tahun 2023 yang baru menjengah kita ini adalah cabaran-cabaran yang akan didepani oleh kerajaan ini dalam tahun yang dijangka agak mencabar. Dan sudah tentu bila bercakap berkenaan dengan cabaran ini, tumpuan sentiasa tertumpu ataupun terarah kepada cabaran-cabaran ekonomi dan sememangnya itu betul. Tetapi kita tidak harus lupa juga berkenaan dengan cabaran-cabaran lain yang akan didepani oleh kerajaan baru ini memasuki tahun 2023. Cabaran politik, tadbir urus, demokrasi dan pentadbiran dan bermacam-macam lagi. Dan antara yang menarik yang akan datang dalam masa terdekat ini, lusa sebenarnya, 4 Januari 2023, adalah keputusan mengenai tuntutan Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Itu yang diumumkan oleh kerajaan sebelum ini. 2 hari akan datang kita akan dapat lebih pencerahan berkenaan dengan isu ini. Tapi untuk kita mendapatkan juga pencerahan lanjut berkenaan dengan MA63 ini, apa kita boleh jangka dan apa impaknya kepada Malaysia secara keseluruhan, saya ingin bersama sekarang dengan pencarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah, Dr. Firdausi Sufian. Doktor, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Luqman? Khabar baik, Doktor. Baik, pertama sekali MA63 ni, Doktor. Boleh bantu kami faham dan mungkin imbas kembali bagaimana kita tiba di sini. How did we get here? Kerana MA63 ini adalah isu yang dibincangkan sejak azali lagi.
khasnya apabila kita bincang berkenaan dengan politik Malaysia bersama dengan Sabah dan juga Sarawak. Tetapi ramai mungkin tidak sedar, khasnya dalam kalangan penduduk Semenanjung, ada juga di Sabah Sarawak, khasnya golongan muda yang tidak mengetahui bagaimana kita tiba di sini, apa sejarah dan kronologinya. Beberapa kali perjanjian ini cuba untuk diubah, tuntutan itu cuba untuk dipenuhi, tapi masih lagi belum berjaya. Jadi doktor, mungkin untuk membuka perbincangan ini, sebelum kita menyelami dengan lebih lanjut, bagaimana kita berada di posisi ini sekarang ini berkenaan dengan MA63? Ya, MA63 ini adalah satu perkara yang amat penting bukan sahaja Sabah Sarawak tetapi seluruh rakyat Malaysia, kerana itu adalah sebenarnya dokumen utama penubuhan Malaysia pada 1963 dahulu. Jadi dalam agreement ni, kalau kita tengok sedikitlah sejarah, hanya sedikit saja, sebab kalau tidak ni panjang cerita ni. Mula-mula selalu yang dikatakan ataupun tuntutan sebelum ini adalah berkait dapat dengan 20 poin daripada Sabah dan juga 18 poin daripada Sarawak. Namun memorandum ini telah dimasukkan dalam Malaysian Agreement 1963 ataupun 63 itu, dan itulah menjadi batu asas penubuhan Malaysia. Sesungguhnya pada masa itu juga Singapura termasuk dalam tu. Jadi bila kita tubuhkan persekutuan ini, ya, kita kena faham pada masa itu persekutuan itu bukanlah satu persekutuan yang perfect lah masa tu. Ya, kita kena tahu sebab kalau kita bandingkan dengan negara-negara ataupun federation yang lain, mereka telah membuat banyak perubahan terutamanya dalam perlembagaan mereka. Dan asas mereka itu selalu melihat pada agreement yang lalu. Pertama, yang kedua adalah respon kepada dinamik politik ekonomi semasa. Kerana setiap persekutuan itu dia tidaklah statik undang-undangnya, sebab untuk progres ataupun untuk maju ke hadapan, perundangan ataupun akta-akta di dalam perlembagaan itu haruslah berubah. Ya, jadi sampailah hari ini, saya rasa sebelum ini pun telah banyak sebenarnya berkait dapat dengan MA63 kan. Kadang-kala orang pun confuse juga apa sebenarnya MA63 ini, ya, ataupun apakah intipati dalam MA63 itu, right? Kalau kita lihat sebenarnya itu adalah bagaimana penubuhan sebuah kerajaan dan juga negeri-negeri terutamanya di Sabah dan juga Sarawak ini. Bagaimana, apakah hak mereka, apakah struktur kerajaan mereka, bagaimana lantikan kerajaan itu, dan semuanya ini telah termaktub dalam perlembagaan kita. Namun ya menjadi satu isu yang sensasi lah, ya, sebab apabila kita melihat terutamanya Sabah dan Sarawak, ya, sebab dua-dua negeri ini merupakan negeri, boleh saya katakan sebagai economic powerhouse, terutamanya bagi sumber. So, mereka bagi banyak sumber kepada kerajaan persekutuan, kan. Namun kadang-kala tidak nampak sumber-sumber itu dibagikan kembali semula kepada negeri-negeri terutama Sabah dan juga Sarawak. Jadi inilah yang orang selalu menggunakan. Jadi maka ahli politik menggunakan MA63 ini sebagai asas untuk melihat hak-hak mereka, apa yang terdapat di dalam dalam MA63 tersebut. Jadi kalau kita lihat, ya, dalam MA63 ini memang ada juga perubahan yang kita lihat, terutamanya pada 1976 apabila Sabah dan Sarawak itu dimasukkan sekali sebagai negeri persekutuan, ataupun lebih tadi orang bilang diturunkan statusnya, right? Jadi ini juga menjadi satu isu yang sensasi lah sehinggalah hari ini. Ini kerana tuntutan asalnya adalah untuk Sabah dan Sarawak menjadi equal partners, rakan kongsi kepada Malaysia dan bukan salah satu negeri dalam persekutuan, Doktor. Yes, betul. Sepatutnya menjadi equal partner. Right, equal partner. Tapi pada hemat saya, kalau kita lihat, ya, equal partner ini kita harus lihat pada fungsi kerajaan persekutuan dan juga fungsi kerajaan negeri. Right? Sebab kalau kita ubah pun perlembagaan itu, terutamanya artikel 1, ya. Artikel 1 itu mengatakan bahawa persekutuan kerajaan Malaysia terdiri daripada alphabetical order Sabah Sarawak. Right? Tapi yang penting sekarang adalah kuasa dan autonomi itu
yang terletak dalam schedule 9, ya, ataupun the 9th schedule. Itu yang sebenarnya kita kena lihat. Kalau fungsi-fungsi itu masih banyak berpusat di kerajaan persekutuan, hanya terhad saja kepada kerajaan negeri, kalau kita ubah punlah equal partner, dia tidak membawa sebarang perubahan yang signifikan. Ya, mungkin simbolik saja. Simbolik saja, ataupun lebih dikenali sebagai kosmetik. Jadi apa yang kita tunggu sekarang ini adalah, kalau kita lihat sekarang lebih di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini akan membentangkan, ataupun dari saya rasa tidak silap saya, Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak serta Timbalan Perdana Menteri itu akan bentangkan 27 tuntutan, tidak silap saya, ya. Jadi kita kena lihat. Jadi apa yang sebelum yang 27 perkara itu, jadi apa yang kita lihat sekarang ni moving forward lah untuk equal partner. Saya rasa apa yang selalu dikatakan kalau di Sabah Sarawak ini adalah autonomi ataupun desentralisasi. Sebab banyak perkara-perkara itu keputusan terletak di kerajaan pusat. Jadi ini menyebabkan progres itu lambat. Kalau kita lihat pembangunan infrastruktur yang terletak di kerajaan pusat itu, kan, apabila disalurkan kerajaan negeri, dia kelihatan lambat, ya. Apatah lagi sekiranya ada perubahan politik, jadi ini boleh menyebabkan kelewatan. Ya, jadi apa? Ya, maaf doktor, saya ingin kembali kepada apa yang doktor sebut sebentar tadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh. 27 perkara itu mungkin ramai yang kurang jelas berkenaan dengan apa 27 tuntutan yang diminta itu. Jadi apa yang kita tahu berkenaan dengan 27 tuntutan ini, kerana ini adalah tunjang kepada keseluruhan isu ini adalah yang paling penting sekali, 27 tuntutan ini, dan bagaimana ia sebenarnya berbeza dengan 20 perkara asal dalam perjanjian Malaysia yang ditandatangani pada 1963. Kalau kita tengok 20, saya rasa dalam yang 20 poin ataupun 18 poin itu semuanya telah dimasukkan ke dalam MA63, kerana MA63 itu mempunyai legal entity. Sebab yang 20 poin dan juga 18 poin itu dia adalah tuntutan, contohnya bononisasi bahasa, contohnya penggunaan bahasa Inggeris, ya, budaya di Sabah, immigration, right? Dan juga ada beberapa perkara berkaitan dengan kewangan, ya. Tapi semua benda ini telah dimasukkan dalam MA63. Iaitu ada 11 perkara dalam MA63 dan kalau kita masih ingat pada tahun masa Datuk Seri Wan Junaidi sebagai Menteri Undang-Undang, dia telah mengubalkan di mana antara pembentukan Malaysia itu referensnya menggunakan Malaysia Agreement 1963 juga. Jadi dalam 27 perkara ini saya rasa sebab kita belum nampak, ya, kita belum nampak apa perincian yang ada itu, tapi yang saya tahu, apa yang kita boleh tahu daripada berita yang ada ataupun berita yang sebelum ini kita baca adalah penurunan kuasa. Saya rasa ini adalah benda-benda yang penting. Contohnya penurunan kuasa tentang kawal selia gas petroleum di Sabah telah diberikan kepada Sabah. Sarawak itu lebih awal, ya. Dan sekarang ini itu perkara pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan agensi teknikal, contohnya JKR dan juga Jabatan Kerja Raya dan juga Jabatan Pairan dan Saliran. Right? Jadi ini adalah saya rasa penurunan kuasa yang amat penting. Tapi ada 27 tapi kita belum tahu lagi. Tapi apa yang juga kita boleh lihat juga, ya. Contohnya dalam MA60 dalam perlembagaan kita menyatakan bahawa ada 40% di mana sumber harus dikembalikan kepada Sabah. Hanya Sabah sahaja yang ada, bukan Sarawak, ya. Jadi mungkin ini pun akan dibincangkan, tapi ialah kalau 40% itu dikembalikan sepenuhnya, saya rasa itu amat bukannya mudah, ya. Mungkin bolehlah dia bermula lalu dengan 5% ke ataupun 4% dan boleh dilakukan secara gradual, ya. Jadi ada lagi saya rasa yang ke dalam MA63 itu berkaitan dengan kerusi parlimen itu 35%, ya. Kalau kita lihat itu mungkin itu pun mungkin akan dimasukkan dalam dalam tuntutan memorandum tuntutan Sabah dan juga Sarawak ini.
mungkin ini adalah benda-benda yang kita akan lihat. Tapi apapun dalam 2 hari ini lagi, pada 4 hari bulan Januari, kita akan lihat. Dan kita harus juga melihat bahawa bila desentralisasi ini adalah satu benda yang paling penting sebenarnya untuk satu persekutuan, negara persekutuan atau federation untuk maju ke hadapan. Kalau kita lihat desentralisasi kuasa kepada kerajaan-kerajaan negeri ini amat penting. Right? Kalau kita lihat bila penurunan kuasa itu diberi kerajaan negeri, sebenarnya itu adalah perkara yang baik kerana ianya mengurangkan proses birokrasi. Contohnya macam di Sabah sebelum ini ya. So bajet-bajet peruntukan daripada persekutuan untuk pembangunan itu dia bukan terus pergi kepada kerajaan negeri, namun dia melalui dia ada satu badan ya di mana bukanlah langsung terus. Right? Jadi ini boleh melambatkan proses pembangunan itu. Itulah jelasan teknikal itu seperti yang saya maklumkan tadi tentang JKR itu boleh menjadi satu titik tolak untuk mempercepatkan proses pembangunan. Apabila desentralisasi juga, sebenarnya kerajaan negeri lebih responsif kerana accountability sudah berada di mereka. Mereka menentukan nasib sendiri. Yes, mereka menentukan, bukan lagi kerajaan persekutuan. Jadi bebanan kerajaan persekutuan itu sudah kurang. Sekarang accountability telah terletak pada kerajaan negeri dan kerajaan negeri sekarang tidak boleh katakan bahawa ini disebabkan kerajaan persekutuan, disebabkan kerajaan persekutuan berlalu menuding jari ya. Sekarang semuanya berada di kerajaan negeri. Baik, Dr. Fidausi, kita berhenti rehat seketika. Kita akan sambung perbincangan ini selepas ini. Pada anda, jangan ke mana-mana. Pantau Kerajaan Baru akan kembali selepas ini. Tunggu kembali dalam Pantau Kerajaan Baru. Saya Luqman Haris. Tumpuan kami pada kali ini adalah berkenaan dengan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, di mana kita difahamkan bahawa pengumuman keputusan tuntutan MA63 ini akan dibuat 2 hari dari sekarang, 4 Januari 2023. Tetapi apa yang kita faham mengenai MA63 ini? Ia sering dibincangkan dan malah diperdebatkan atau didebatkan. Tetapi ia mempunyai sejarah dan kronologi yang sangat panjang dan rumit sejak tahun 1963. Apa yang kita boleh faham berkenaan dengan bagaimana kita sampai di sini hari ini dan apa sebenarnya cakap-cakap berkenaan dengan tuntutan-tuntutan ini? Saya mahu sambung perbincangan bersama dengan pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah, Dr. Fidausi Sufian. Doktor, kita sudah menyentuh banyak dalam segmen pertama tadi. Jadi saya mahu sambung saja perbincangan kita dalam segmen kedua ini berkenaan dengan setengah tuntutan-tuntutan yang dilakukan. Dikatakan ada 27 tuntutan. Kita tidak mengetahui semua apa tuntutan itu, tapi kita mungkin ada gambaran berkenaan dengan segelintir berdasarkan apa yang sudah pun dikongsikan oleh kerajaan sebelum ini, berdasarkan teks asal ataupun item-item asal dalam Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada Julai 1963. Tapi ada beberapa perkara yang dikatakan sudah disetujui baru-baru ini, termasuk penurunan kuasa kepada JKR dan JPS seperti yang doktor sebut sebentar tadi. Tapi Perdana Menteri juga ada menyebut bahawa ada setengah perkara lain yang mungkin memerlukan masa lebih panjang kerana ia melibatkan perubahan kepada undang-undang dan perubahan kepada perlembagaan persekutuan. Apa perkara yang memerlukan perubahan besar kepada perlembagaan persekutuan dan apa perkara yang boleh dicapai dengan agak cepat, low hanging fruits yang boleh kerajaan berikan setakat ini? Ya, kalau kita lihat memang betul sebab memang ini bukan satu perkara yang mudah, tapi pertama yang kita harus sambut baik di mana ada 27 perkara dengan jelas yang akan dinyatakan pada 4 hari bulan Januari ini. Memang benar sebab seperti mana yang saya katakan tadi, bila kita penubuhan Malaysia ini kan berasaskan perlembagaan persekutuan kita, di sana ada akta-akta khas di mana akta-akta yang eksplisit ya menyatakan bahawa fungsi-fungsi kerajaan persekutuan dan juga fungsi-fungsi kerajaan negeri. Jadi untuk mengubah ataupun menurunkan kuasa tersebut sudah tentu memerlukan perubahan undang-undang pertama. Okay, bukan saja di peringkat persekutuan, malah juga di peringkat negeri juga harus membuat perubahan undang-undang juga. Jadi ini adalah perkara yang baik sebenarnya, walaupun saya rasa bukanlah satu perkara, dia tidak mengambillah beberapa tahun mungkin, ada setengah isu, contohnya fungsi JKR contohnya ya, memang itu mungkin tidak mengambil masa yang lama.
Mungkin yang mengambil masa yang lama, contohnya pemberian 40% kembali kepada Sabah, ya, itu mungkin memerlukan masa yang lebih, ataupun grant yang diberikan kepada kerajaan negeri itu, di mana formula yang kita pakai. Ini juga mungkin memerlukan masa, tapi tidaklah lama. Ya, ini mungkin boleh menjadi satu low hanging fruit, di mana kalau kita tengok sebelum ini, kerajaan sebelum masa PH dahulu, ya, mereka telah meningkatkan grant untuk negeri dalam masa yang amat singkat. Jadi ini mungkin adalah satu low hanging fruit, di mana kita boleh meningkatkan grant dengan formula yang baru. Jadi ini mungkin adalah perkara-perkara yang boleh dilakukan dengan pantas. Contohnya sekiranya berkait dapat dengan pendidikan, ya. Pendidikan itu memang di bawah di kerajaan persekutuan. Sekiranya ini adalah antara perkara yang dituntut, ya, dalam 27 perkara ini mungkin mengambil masa yang lama, ya. Mungkin ini adalah, ataupun kalau kita lihat berkait rapat dengan perdagangan, lesen di mana diberikan kuasa kepada kerajaan negeri, ini juga memerlukan masa yang lama. Sebab saya rasa bila mereka berfikir secara holistik, ya. Sebab bukan saja melihat pada takbir urus, tetapi juga melihat apakah potensi yang masa datang ini. Contohnya macam kita sekarang perpindahan ibu kota Kalimantan perpindahan ibu kota daripada Jakarta ke Kalimantan, ya. Jadi ini ada berkait dapat dengan security, berkait dapat dengan perdagangan, dan banyak aspek-aspek perdagangan itu masih lagi berada di kerajaan pusat. Mungkin ini juga memerlukan masa yang mungkin setahun, 2 tahun, kita tidak tahu bagaimana. Oleh kerana kita tidak tahu secara penuh lagi, Doktor, apa tu 27 tuntutan itu, kita tak tahu secara semuanya, dan kita tak tahu mungkin ada yang masih lagi berkait rapat dengan 20 item asal bagi Sabah pada tahun 1963, mungkin ada yang baru, mungkin ada yang sudah berubah, kerana kita tak tahu senarai penuhnya bagaimana. Tapi kalau kita lihat sebagai contoh item asal 20 itu, antara yang Doktor sudah pun sebut sedikit sebentar tadi adalah perwakilan dalam parlimen sebagai contoh. Kalau mengikut perjanjian asal mengatakan perwakilan dalam parlimen sepatutnya bukan hanya bergantung pada jumlah penduduk Sabah pada ketika itu dipanggil Borneo Utara, tapi juga pada keluasan dan keupayaannya. Ini antara satu perkara yang agak mencabar. Jadi soalan saya adalah, selain daripada perkara yang mungkin ambil masa, yang mungkin boleh dilakukan dengan cepat, apa perkara yang mungkin tidak akan disetujui oleh kerajaan persekutuan? Adakah perwakilan parlimen ini sebagai mungkin satu contoh, kerana ia melibatkan rombakan yang begitu besar dan hebat kepada keseluruhan sistem negara seperti parlimen? Apa antara perkara yang mungkin sukar untuk kerajaan persekutuan persetujui? Ya, mungkin itu mungkin adalah benda yang pertama kalau kita lihat, ya, berkait dapat dengan parliamentary seat. Kalau 35% itu maksudnya ada peningkatan sehingga berapa? Sekarang kalau 222, 77 kerusi, ya. So sekarang ni Sabah Sarawak ada 56 kerusi, kena ada tambahan 23 kerusi. Tambahan 23 kerusi ni, ya, kalau kita lihat memang betul, sebab bukan saja melihat pada populasi. Sebab kalau dilihat pada populasi saja, mungkin Selangor mungkin memerlukan lebih banyak kerusi, ya. Kalau hanya melihat pada populasi, sebab kita kena juga lihat pada size. Sebab size di Sabah ini, contohnya di area Kina Batangan itu amat besar. Jadi contohnya memerlukan satu lagi kerusi. Dan benda-benda ini mungkin mengambil masa. Saya rasa mereka tidak akan menidakkan, sebab keperluan dan juga dinamika politik ekonomi itu sentiasa berubah, ya. Jadi mungkin ini akan terus dibincangkan. Sebab kalau kita lihat pun di kerajaan negeri, mereka akan terus membincangkan 35% ini. Right? Dan juga mungkin ada beberapa perkara yang bukan saja tidak dipersetujui oleh kerajaan persekutuan, tetapi kerajaan negeri juga. Contohnya sebelum ini Abang Jo, Premier Sarawak, mengatakan berkait dapat dengan immigration. Immigration ini sudah tentu mereka sudah jelas tidak akan kompromi, sebab itu adalah hak kerajaan negeri, ya. Walaupun kita satu Malaysia, ini saya rasa Datuk Seri Zahid mengatakan, mengapa mungkin benda itu boleh dimansuhkan ataupun dipermudahkan
bagi orang untuk masuk Sabah dan juga Sarawak, tapi itu adalah satu hak hak kerajaan negeri untuk menentukan kemasukan orang. Jadi apa yang mungkin tidak dipersetujui juga mungkin satu isu, contohnya minyak lah berkaitan dengan oil petroleum. Petroleum ni under PDA, Petroleum Development Act. Mungkin contohnya tentang royalty daripada 5% dinaikkan kepada contohnya 20%. Ini bukan perkara yang mudah. Ya. Bukan perkara yang mudah untuk dipersetujui. Jadi mungkin juga ini mungkin ini mungkin mempunyai perbincangan yang lebih panjang lah kalau kita melihat perkara ini. Ya, mungkin itulah dilemanya. Mungkin ada beberapa perkara yang kerajaan mungkin sukar untuk memberikan persetujuan atau mungkin sukar untuk memberikan persetujuan 100%, tapi perlu ada kompromis di situ kerana mungkin perkara ini bersifat keuangan persekutuan ataupun mungkin ada setengah item yang kerajaan persekutuan tidak mahu hilang kawalan yang dianggap sebagai penting, tapi MA63 tetap perlu dihormati. Tapi menarik untuk kita lihat Pak Januari ini bagaimana keseimbangan akan dapat dicapai antara tuntutan MA63 agar ia juga tidak menjejaskan juga kedudukan kerajaan, sama ada kedudukan keuangan ataupun sebagainya. Terima kasih kepada Dr. Firdausi Sufian, pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah, dan terima kasih kepada anda menonton Pantau Kerajaan Baru. Kami akan terus memantau Kerajaan Baru setiap hari di saluran 501. Anda boleh ikuti di sini dan juga di semua platform media sosial kami dan juga sedutan-sedutan di astroawani.com. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.